Assalamualaikum. Sorry. Dah kali sikit. Okay, selamat datang ke channel YouTube Hani Vlog. Untuk hari ni, kita tak mau main pom. Naknya saya pun bosan dengan orang PKP kan 2.0. Bukan 2.0, 3.0. Okay, saya duduk kat rumah ni tak nak apa-apa. So, hari ni kita buat cerita sikit lah asal-usul sejarah permainan pingpong ni bermula pada negara mana, tahun bila ditubuhkan. Untuk hari ni, jom kita layan intro dulu. Terima kasih kepada anda semua kerana menanti apakah yang akan saya ulaskan tentang sejarah sukan pingpong ini. Okey, untuk tu sebelum kita pergi lebih jauh, okey, kepada anda yang masih belum tekan button subscribe, silakan tekan sebab banyak lagi video-video yang saya akan upload lepas ni. Okey, seterusnya saya akan teruskan agenda kita pada hari ini. Okey, asal usul sukan pingpong bermula sekitar tahun 1890. Memang lama sukan ni. Cuma dia tak bertahan lama. Dah beberapa tahun saja lepas tu dia senyap. Tahun 1920 baru dia popular balik. Pada asalnya sukan ni dia main dalam rumah. Dia tak main dekat kawasan luar ataupun dalam dewan. Dia cuma main dalam rumah hanya untuk family. Jadi pada waktu tu meja saya tak tahu besar mana lah. Meja dia mungkin kecil ataupun besar, saya tak tahulah kan. Okey, lepas tu sukan ni dia menjadi popular semula pada tahun 1920-an dan kelab-kelab ditubuhkan di seluruh dunia. Pada tahun 1920-an kelab-kelab telah ditubuhkan di seluruh dunia. Okey, nama pingpong itu sendiri telah didaftarkan menjadi tanda niaga kepada hak cipta Parker Brothers. Parker Brothers. Saya tak boleh sebut bahasa Inggeris sebab saya bukannya orang Malaysia. Sebut pun lebih kurang lah. Sebabnya mana? Minta maaf lah no. Okey, oleh sebab tu nama permainan ini ditukar kepada tenis meja. Dia panggil tenis meja sebab waktu tu gelanggang tenis memang dah wujud dah pun masa tu. Lepas tu tenis meja ni sebabkan tengok bentuk dia pun dah macam dengan tenis sikit kan. Lepas tu sebab tu dia panggil tenis meja. Okey, Persatuan Tenis Meja Antarabangsa International Table Tennis Federation ataupun ITTF ditubuhkan pada tahun 1926. Lama ni ITTF ni, tahun 1926. Okey, Persatuan Tenis Meja Amerika Syarikat ditubuhkan pada tahun 1933. Nampak tak dia punya perjalanan dia tu kan. Sebenarnya sukan pingpong berasal daripada negara Eropah, tetapi sekarang didominasi oleh negara China, Asia. Nampak tu dia punya perubahan dia tu. Di negara Britain pada masa itu, mahasiswa Britain mendapat ilham daripada sukan tenis. Maknanya tenis dah wujud awal. Dapat tengok tenis orang main pakai ada net, tapi tenis meja masa tu ataupun pingpong tak ada net, tak ada jaring. So mereka letak buku-buku di tengah meja untuk jadikan sebagai jaring. Alhamdulillah, kenyang ni makan. Dan menggunakan raket kosong. Mereka main pingpong ni menggunakan raket kosong lah. Dia tak ada apa-apa pun. Raket kosong ni hanya dibalut dengan velum. Velum ni ataupun disebut sebagai satu bahan yang lembut, yang saya dapat tahu bahan yang lembut, velum. Dan bola yang disaluti dengan getah dan juga kayu lembut. Tak tahu merupa macam mana, saya tak tahulah. Mungkin nanti saya tengoklah gambar lah, kalau ada saya akan masukkan dalam video nanti. Okey, lepas tu pemain pingpong bermain dengan cara berdiri pada kedua-dua hujung meja. Okey, hujung belah kanan, hujung belah kiri, dan mereka bermainlah seperti biasa, mereka tolak bola macam tu je lah. Ni nama pingpong ni asal dia daripada nama pingpong ni berasal daripada ni bunyi bola ni. Ping dan pong. Boleh dengar beza dekat situ.
Okey, sebab tu dinamakan pingpong. Okey, sejak bila pula pingpong ni masuk ke sebelah Asia? Ni tahun 1902. Tahun 1902, seorang profesor pelawat dari Jepun telah membawa balik sukan ini ke Jepun untuk memperkenalkan kepada pelajar-pelajar Universiti Jepun. Maknanya tahun 1902 lagi dah ada sukan pingpong, memang popular lah. Okey. Tidak lama kemudian sukan ini juga diperkenalkan kepada orang-orang Vienna dan juga Budapest. Budapest dengan Vienna ni kat mana negara ni saya tak tahu lah. Okey, negara mana? Dekat negara mana saya tak tahu. Okey, dengan cara itu sukan pingpong mula berkembang ke seluruh dunia, mendapat sambutan hangat hampir di seluruh pelosok dunia. Oi, lama dah untuk pingpong ni wujud. Tahun 1902 dah berkembang ke seluruh dunia. Okey, peralatan pingpong telah mengalami banyak perubahan pada tahun 1940. Banyak perubahan dari segi bat, dari segi bola, dari segi getah, banyak perubahan masa tu. Pada mulanya permukaan raket ataupun bat ni, okey, bat ni kayu saja dulu. Saya akan cuba dapatkan 2000 years later. Okey, yang dikatakan bat ni lah bat asal dia. Memang tak ada getah, kosong. Kalau sekarang kita beli pun dia kosong macam ni, dia akan ada tulisan je dekat situ. Okey, ni bat asal. Okey, sejak tahun 1940-an lagi pembukaan raket ni dah ada getah bintik dan juga getah licin. Okey, kemudian negara Jepun juga telah memperkenalkan sandwich paper. Sandwich paper pula dah. Sandwich rubber. Okey, sandwich rubber ni macam ni rupa dia. Kalau anda tengok kat sini, lapisan beg saya dia ada hitam, kuning. Okey, kuning ni ada span, yang hitamnya ada getah. Okey. Sama juga yang ni. Merah ni pun getah. Yang ni ada span. Okey, ni getah sandwich nama dia. Sandwich rubber. Yang mempunyai lapisan span di bawah lapisan getah bintik, yang bintiknya menghadap lapisan span. Inverted sponge. Ciptaan ini menghasilkan putaran bola yang jauh lebih kuat berbanding getah berbintik. Okey, ni putaran bola. Bola jatuh, ya. Okey. Lepas tu, ciptaan ini juga memenangkan pemain-pemain Jepun yang menggunakan gaya pegang cekak pen. Okey, cekak pen macam ni. Ni sebatang pen. Kita pegang macam ni. Kita lipat jari lain, cuma kita lipat. Ni nama cekak pen. Ataupun macam ni, ni kat beg. Sama tak saya pegang? Memang sama kan? Ni adalah cara cekak pen ataupun pen holder. Menguasai dunia pingpong ni pada tahun 1950-an. Di negara kita, okey, negara kita, persatuan pingpong telah ditubuhkan pada tahun 1952 dan persatuan ini didaftarkan secara resminya pada tahun 1958 sebagai Persatuan Pingpong Malaya. Ingat tahun 58 adalah Persatuan Pingpong Malaya dan ditukarkan kepada Persatuan Pingpong Malaysia pada tahun 1964. Okey. Perkembangan pingpong di negara kita sangat membangun, sangat pesat. Kalau kita pergi mana-mana ceruk pun ada pingpong. Okey, macam contoh tengoklah video saya yang dekat Batu Pahat tu, memang ada 3 pusat pingpong dekat sana saya main. Masa tu memang saya ajak lah siapa-siapa pun nak pergi main, pergilah. Okey, tengok video tu, saya main dekat Batu Pahat. Okey, pingpong ni juga adalah bukan permainan rasis. Okey, pemain pingpong ni Cina-Cina saja main, tak. Kalau kata dulu memang kita tahu banyak Cina yang main pingpong, tapi sekarang ni semua kaum boleh main. Cina, Melayu, India. Melayu, Cina, India boleh main pingpong ni, tak ada rasis lagi dah. Dulu yes, kalau kita tahu Melayu start mendominasi permainan pingpong ni sejak tahun 2003 yang saya tahu, yang saya ingat lah benda tu. Tahun 2003 permainan pingpong ni
dah semua orang tahu Melayu dah ada main dah masa tu. Masa tu dah ada Melayu main, Cina pun ada main lagi. Masa tu memang ramai Melayu main dah, start dah. Okey, pada tahun 1960-an corak permainan pun dah boleh dikatakan banyak berubah. Okey, daripada main tolak-tolak saja pun ada juga bentuk-bentuk defensif ataupun defend. Okey, main pertahanan, main blok saja kan macam itulah. Okey, sedangkan zaman tu dah banyak orang main corak loop drive. Itu. Dah tu spin tak ada lagi, banyakkan loop drive. Okey, bagi segi peralatan pula tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada segi peralatan pada tahun 1960-an, perubahan pada peralatan ni pemain Cina Zhang Zilin menggunakan bat. Okey, bat dia Yin Yan. Okey, Yin Yan. Iaitu menggunakan getah yang biasa, manakala sebelah lagi menggunakan jenis getah long pimple. Nanti saya tunjuklah getah long pimple tu macam mana. Okey, pemain dari Perancis pada tahun 1971, pemain dari Perancis Jean-Paul Weber telah menggunakan getah jenis anti-spin. Anti-spin nanti saya tunjukkan dalam next video saya lepas ni. Saya akan tunjukkan getah anti-spin tu macam mana. Okey, beliau menyertai kejohanan pingpong dunia yang berlangsung di Nagoya, Jepun. Okey, beliau menggunakan getah anti-spin. Peraturan pingpong juga sering dikaji dari masa ke semasa demi kebaikan ataupun penambahbaikan sukan tersebut lah. Pada tahun 1985, satu peraturan yang perlu digunapakai dan masih digunakan sehingga kini, sehingga sekarang adalah getah warna hitam dan juga merah. Itulah peraturan yang telah ditetapkan. Wajib untuk setiap beg ada getah merah dan juga getah hitam. Itu wajib. Pingpong ni akan menjadi lebih menarik, sukannya lebih menarik. Pada tahun 2000, ITTF telah menambah diameter bola. Okey, diameter bola ni, yang ni adalah 40 plus. 40 plus ni dia besar sikit. Okey, 40 plus. Daripada dulu tahun 2000 dia dah besarkan bola daripada 38mm ke 40mm. 40mm tak ada plus macam ni. Sekarang okey, dia guna pakai sejak tahun 2009, tak silap saya, 2009 dia guna pakai bola yang saiz 40 plus. Kalau dulu dia pakai 40mm sahaja. Sekarang dia pakai 40mm plus. Besar sikit daripada 40mm. Suatu perubahan pada sistem mata setiap permainan dari angka 21 ke 11 sahaja. Sejak itulah sukan pingpong ni dia point of game dia 11 point sahaja. Dia tak main sampai 21 dah, dia tak main 5 kali servis 21 game, tak ada. Sekarang dia pakai 2 kali servis 11 game. Dan setiap pertandingan ditentukan dalam best of 5, okey, 5 game ataupun 7 game. Okey, pada tahun 2001 tu dah ditentukan oleh ITTF. Dan kini di peringkat Malaysia maupun di peringkat antarabangsa, kedudukan sukan ini semakin lama semakin kukuh. Kalau tengok sukan ni, saya tengok ramai orang dah main. Sebab apa? Dia satu sukan santai tau. Sukan yang tak banyak pergerakan sebenarnya. Kalau kata orang yang main betul-betul dia akan banyak pergerakan lah. Tapi kalau kita sukan ni orang main santai-santai, dia akan relax. Okey, boleh relax. Betul macam tu lah dia main. Dan sukan ni juga dipertandingkan di Sukan Olimpik di Seoul, Korea pada tahun 1988. Buat pertama kalinya sukan pingpong masuk ke Sukan Olimpik pada tahun 1988 di Seoul, Korea. Setakat itu penerangan daripada saya tentang sejarah penubuhan sukan pingpong di dunia. Okey. Bagi anda yang baru terjumpa channel YouTube saya ni, Hanif Vlog, saya tekan butang like dan juga subscribe. Lonceng pun tekan jugalah. Sebab apa? Kalau tak tekan lonceng, macam mana nak tahu kata ada video baru masuk kan? Okey, kepada anda yang telah menekan button subscribe tu, saya doakan semoga anda dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Okey, majulah sukan pingpong ni untuk kampung-kampung anda. Last word daripada saya, duduk rumah, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.